Betul ke sekarang ni kes COVID, influenza, demam semua makin meningkat? Sekarang ni memang musim influenza, musim COVID. Kes yang kita tengok setiap hari makin meningkat. Memang banyak yang kita dapat detect melalui screening setiap hari. Kes tu campur. Dewasa ada, budak-budak pun ada. Ada tak apa-apa simptom yang khusus untuk jangkitan influenza dan apa pula gejala ataupun simptoms yang umum untuk semua jenis jangkitan demam sebegini? Influenza ke COVID ke demam jangkitan respiratory tract yang biasa ke? Sebenarnya kita tak boleh nak bezakan whether dia demam biasa ataupun demam influenza ataupun demam COVID. Yang test kita kena buat melalui test kit tu. Influenza yang kita buat nasal swab, hantar pergi lab, tengok whether is influenza virus ataupun COVID ataupun just biasa. Simptom dia lebih kurang sama dengan demam biasa. Ada simptom demam, batuk, sesama, sakit tekak, boleh lesu badan, sakit badan, ada yang boleh muntah, cerit. Dia lebih kurang sama je dengan demam biasa. Ada tak apa-apa warning sign ataupun gejala yang berbahaya yang dengan simptom ni parents kena bawa anak dengan segera ke hospital ataupun klinik? Nombor satu, banyak ibu bapa yang panik. Bila anak dia demam je, dia akan bawa ke klinik atau hospital. Tapi sebenarnya, ibu bapa boleh bagi ubat demam dulu dekat rumah. Jikalau demam tak rebah, walaupun dah bagi ubat demam banyak kali dan suhu masih lagi tinggi, 38, 39, 40 dan anak pun nampak lemah, tak bermaya, tak lalu makan, minum makan tak boleh, muntah yang berterusan, cerit yang berterusan. Yang tu adalah warning sign. Ibu bapa kena bawa anak ke hospital atau klinik yang berdekatan. Boleh tak Dr. Tai terangkan kenapa ada kes influenza yang diwardedkan di hospital, diberikan rawatan macam drips dan sebagainya. Ada pula kes yang di-dischargekan. Sebab secara umum ini menyebabkan orang awam rasa macam tak puas hati, fikir macam adakah ini kes pilih kasih. Ada pula yang tak confident untuk jaga di rumah sebab dia rasa macam influenza ni kena warded. Jadi boleh tak doktor terangkan sebab di belakang decision nak warded ataupun nak discharge? Macam saya cakap tadi, simptom tu dia ada yang mild, ada yang moderate, ada severe. So kita akan tengok bila ibu bapa bawa anak ke hospital, kita akan ambil vital sign dia, tengok denyutan jantung berapa, tengok dia punya tekanan darah, oksigen dalam badan. Jikalau semuanya okey, kita akan ambil darah untuk cek juga. Jika baby tu atau budak tak berada dalam keadaan yang dehydrated, maknanya kadar air dalam badan dia mencukupi, kita selalunya tak warded. Maknanya baby boleh makan, boleh minum, aktif macam biasa. Jikalau dia tak demam, keadaan macam ni selalunya kita advise home quarantine. Tapi jikalau denyutan nadi pun laju, demam pun tak reba-reba dengan ubat Panadol, lepas tu baby tu nampak dehydrated, muntah pun berterusan, tak boleh makan, bagi suap je muntah, lepas tu kencing pun nampak kurang, ibu kata tukar pampers nampak kering daripada biasa, ringan daripada biasa. Kes-kes macam ni kita akan wardedkan anak. Alright, boleh tak doktor berikan sedikit sebanyak tips dan juga pesanan kepada ibu bapa yang menjaga anak yang demam di rumah, terutamanya demam influenza? Number one, make sure anak tu kita boleh isolate betul-betul sebab dia akan merebak. Dia merebak melalui titisan saluran pernafasan, maknanya kalau melalui bersin ataupun batuk, so dia akan transmit. Dia melalui air droplets, kalau melalui sentuhan, kalau tak cuci tangan betul-betul, dia boleh transmit. Jadi isolasi dan cara etika batuk dan cuci tangan tu kena dipraktiskan. Okay? Lepas tu nombor dua, make sure anak kalau demam, make sure turunkan suhu badan. Bagi ubat demam, lap badan, mandikan anak supaya tak mencecah suhu yang terlampau tinggi. Kerana jika suhu terlampau tinggi, budak-budak boleh mendapat demam sawan. Lepas tu, kena minum. Pastikan babies atau children tu stay hydrated. Kena bagi minuman secara berkala lah. Maknanya kalau baby tu tak boleh tolerate banyak sekaligus, bagi small frequent feeds. Lepas tu, make sure kalau baby memang nampak lemah dan lembik dah, tak boleh makan, tak boleh minum, asyik tidur je, tak aktif. Yang tu memang sign kena bawa ke hospital lah. Terima kasih Dr. Tai atas segala informasi dan juga pendidikan kepada ibu bapa di luar sana. Semoga ia bermanfaat kepada mereka. Hai, nama saya Dr. Tai Wing. Saya seorang pakar perubatan kecemasan yang bertugas di Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 3 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.